Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga kita diberi kesempatan pada hari ini, diberi juga kesihatan di zaman ramai orang yang sedang sakit dan juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta keselamatan dari Allah dari segala wabak dan musibah, dan kita harapkan Allah menyembuhkan saudara-saudara kita yang sedang sakit dan mengampunkan sahabat-sahabat atau saudara yang telah pun pergi meninggal dunia disebab wabak yang berlaku ni. Dan semoga Allah mengangkat wabak ni sesegera yang mungkin daripada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan sambung dari surah Al-A'raf, bermula dari ayat 24. Kita baca semalam 23 lah. Kita ulang balik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Baik, kita baca sikit dulu terjemahan dia. Ayat pertama kita baca, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka ini adalah ayat doa. Doa semalam pun kita dah sebut, dia adalah doa Nabi Adam alaihi salam yang Allah sendiri ajarkan kepada Nabi Adam untuk mohon keampunan daripadanya. Sebab itu dalam bab doa ni, doa yang paling baik adalah doa dari Al-Quran, kemudian doa dari As-Sunnah. Kenapa? Kerana dia adalah template doa yang datang dari Tuhan yang menerima doa. Seolah-olah lah kalau kita nak pergi isi borang dekat bala polis tu,
boleh wi borang kat kita. Mu ambil isi borang ni. Bukan kita kena buat report daripada awak A to Z ke apa semua, tak. Dia mudah kerja kita, dia buat borang, ni template ni. Jadi kalau ada orang tiba-tiba dia kata doa ke apa mustajab doa apa hak mustajab. Orang ni kadang-kadang bila dia dengar satu doa, orang tu berdoa diterima. Doa kemudian diterima. Dia pakat tulis doa tu. Pasal apa? Doa ni dia kata mustajab. Tidak ada doa yang lebih baik daripada doa yang Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada hamba-Nya dalam Quran. Dan dialah Tuhan yang menerima dan memakbulkan doa. Lepas tu bila kita berdoa, dahulukan dengan doa-doa yang ma'thur. Kita panggil ma'thur. Walaupun pendek, tapi dia istimewa. Kerana dia ma'thur. Doa Nabi Ayub kita dah baca sebelum daripada ni. Surah Al-Anbiya ayat 80 kan. Hak cerita tentang dia sakit, kemudian dia doa agar dia sembuh. Rabbi anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa kemudaratan. Rabbi inni massaniyad-durru, aku ditimpa kemudaratan. Wa anta arhamur rahimin, sedang engkaulah Tuhan yang maha merahmati. Ini doa untuk orang sakit. Baca doa ni. Sebab apa? Sebab ni doa Nabi Ayub yang Allah cerita. Yang mana dalam cerita itu Allah Ta'ala mustajabkan doa. Allah makbulkan doa dia. Doa Nabi Ibrahim AS, Allah terima doa dia. Dan ini doa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dia yang ajar Nabi Adam. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih. Allah ajar kepada Nabi Adam doa ni. Kemudian Nabi Adam baca dan Allah makbulkan doa. Jadi doa mana lebih baik daripada doa ni? Jadi sebab itu kita bacalah doa ni. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan alangkah banyaknya doa yang ma'thur yang kita lupa untuk berdoa dengannya. Doa ma'thur ni doa yang datang dari Quran dan juga doa yang datang dari As-Sunnah. Paling umum antara doa yang paling baik ialah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebab itu doa dalam Quran Allah Ta'ala ajar. Jadi bila Allah yang ajar, ni adalah doa yang sangat istimewa. Seakan-akan Allah memang nak bagi kat kita, tinggal kita minta je. Ni kalau kita kata mu minta ni aku bagi. Sebab dia yang memakbulkan. Okey. Jadi Nabi Adam AS pun dan Hawa berdoa kepada Allah. Inti doanya, wahai Tuhan, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampunkan kami, wa tarhamna, dan memberi rahmat kepada kami. Sekiranya engkau tidak mengampunkan dosa-dosa kami, dan engkau tidak memberi rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya menjadilah kami dari orang-orang yang rugi. Ini antara rahsia doa yang kita dah sebut semalam, ialah makin kita tunduk kepada Allah, makin Allah Ta'ala sayang kepada kita. Jadi dalam doa ni ada sifat ketundukan, di mana dia mengaku dia telah buat salah. Mengaku kita ni buat salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Jadi perkataan ni umum pada semua bentuk dosa. Siapa-siapa yang buat dosa, maka dia menzalimi dirinya sendiri.
Dan dia boleh baca doa ni apabila dia rasa insaf dan dia nak bertaubat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Zalim di sini umum lah. Makna semua bentuk kezaliman, kita langgar perintah Allah dan sebagainya, dia berbentuk zalim terhadap diri sendiri, dan kita minta Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Baik, sekiranya Allah tidak ampun, siapa yang rugi? Kita rugi. Allah tak rugi bila kita buat dosa. Dia tetap Tuhan. Dan Nabi SAW pernah sebut dalam hadis Qudsi, sekiranya semua manusia ni kafir, dari awal sampai akhir, dari jin dan manusia, semuanya berada di atas hati orang yang paling jahat di kalangan mereka, tak kurang kekayaan Allah. Sebaliknya, sekiranya semua beriman pun tidak menambahkan kekayaan Allah. Yang untung, yang rugi dengan penyembahan ni ialah kita sendiri. Kita sendiri. Tapi kadang-kadang lah kita nak dapatkan, nak letak diri kita di atas sirat, landasan, supaya kita beramal dalam keadaan kita sedar. Kita yang untung, kita yang rugi. Kalau kita tinggalkan perintah Allah, kita yang rugi. Nak suruh duduk di atas landasan tersebut, kadang-kadang ada yang boleh, ada yang tergelincir. Tergelincir lagu mana? Bila dia beribadah kepada Allah, dia rasa Allah yang untung, seolah-olah gitu. Dan dia buat ala kadar, bukan untuk dirinya sendiri. Macam kisah orang buat rumah tu kan. Saya pernah cerita Facebook ya, ada ceritanya. Seorang pekerja buat kapal ke buat rumah. Jadi projek terakhir tuan rumah dia kata buat rumah gini. Lepas habis siap projek, tuan kata ambil lah rumah ni, aku sedekah kat kamu. Dia pun masa dia buat tu, buat cincang-cincang makan projek terakhir, dia kata apa, menyesal aku, rumah tu boleh hak tak jamai, moga aku buat tak jamai. Jadi siapa yang untung, siapa yang rugi? Dialah yang rugi. Kita dengan Allah pun lagu tu juga. Kalau Allah Azza wa Jalla tak ampunkan kita, dia tetap Tuhan. Kalau dia ampunkan kita, dia beri pahala yang baik, alhamdulillah, yang untung tu kita. Jadi bagi seorang hamba, dia kena rasa sifat tunduk kepada Allah, dan dia kena rasakan bahawa dia sangat berhajat dan memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kadang-kadang orang guna istilah al-faqiru ila Allah, orang yang fakir terhadap Allah. Kita pun semestinya kena ada sifat fakir terhadap Allah. Kerana Allah yang kata antumul fuqara'u ila Allah. Engkau semua ni fakir terhadap Allah. Fakir ni makna sangat berhajat kepada Allah. Sangat perlu kepada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti waktu berdoa kita tundukkan dan tunjuk kita ni sangat berharap dan perlu kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu yang terkandung dalam ayat ni, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampunkan kami, wartarhamna, dan sekiranya engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami jadi dari kalangan orang yang rugi. Baik, Allah Ta'ala terima doa Nabi Adam AS. Jawapan dia terima. Dalam ayat lain Allah Ta'ala kata fataba alaih, Allah terima taubat dia. Cuma bila terima taubat pun Allah Ta'ala tetap memerintahkan mereka turun ke dunia. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kamu. Turunlah kamu. Disebut di sini yang diperintahkan turun Adam, Hawa dan Iblis. Semuanya turun ke bumi. Malah ada yang kata al-hayah, ular. Ular turun ke bumi. Tapi
Ada setengah sebut, ada setengah tak sebut ular tu. Wallahu ta'ala alam. Wal umdah fil adawah Adam wa Iblis. Okay. Dan yang perkara pokoknya ialah Allah Ta'ala turunkan manusia dan Iblis ke bumi untuk menguji mereka dan menjadikan mereka musuh akan sebahagian yang lain. Dia tu kata qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Turun dua-dua, maka kamu dua akan bermusuhan di atas muka bumi ni. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan kamu akan diberi tempuh lah, yang dia kata walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, dan bagi kamu disediakan tempat kediaman di bumi dan diberi kesenangan sehingga satu ketika yakni mati. Maka duduklah di situ. Qala fiha tahyauna, di situlah kamu akan hidup. Wa fiha tamutuna, di situlah kamu akan mati. Wa minha tukhrajun, dan di situlah pula kamu akan dibangkitkan semula. Di mana? Di bumi. Jadi dia akan menjadi saksi kepada kita tentang apa saja yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah di atasnya. Okey. Kemudian di dalam tafsir dia menyebut, ada yang menyebut nama tempat-tempat yang dia jatuh. Nabi Adam jatuh di sekian tempat, Hawa jatuh di sekian tempat, Iblis jatuh di sekian tempat. Dia kata semua tu cerita kembali kepada Israiliyat. Nabi SAW tak pernah cerita. Itu adalah cerita Israiliyat, bahawa Nabi Adam turun mana? India. Hawa turun di Jeddah. Hawa turun di Jeddah. Lepas tu bertemu mereka di Padang Arafah. Buat nasyid pula, Padang Arafah. Ada pula Jabal Rahmah, tempat pertemuan dua jiwa. Pergi pula sana tulis atas batu dan sebagainya. Jawapan dia tidak ada. Dia kata wa yarji'u hasilu tilkal akhbar, semuanya cerita-cerita yang mengandungi tempat dia jatuh tu sumbernya Israiliyat. Sumber dia Israiliyat. Mari pula nanti kalau orang kata Nabi Adam turun dekat Kedah, nanya Nabi Adam ada sebut Gunung Jerai. Nabi Adam turun kat Gunung Jerai. Itu lebih dahsyat daripada Israiliyat. Nah, Israiliyat ni kurang-kurangnya kita panggil ahlu kitab. Ada sumber ahli kitab. Tapi kalau mari daripada turun di Gunung Jerai ni, nak nama ahli kitab pun tidak kitab. Dia tak panggil Israiliyat, dia panggil Melayuwiyat. Melayuwiyat. Antara dongeng-dongeng Melayu. Dongeng Melayu. Nabi Adam turun dekat Gunung Jerai. Kita pun tak tahu dapat cerita daripada mana Nabi Adam turun daripada Gunung Jerai. Sebaliknya dalam tafsir, orang dok bincang ratusan tahun kata tempat dia turun. Akan tetapi disebut bahawa semua itu kembali kepada Israiliyat. Wallahu a'lam. Baik. Ya bani Adam, qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Maka di situlah kamu hidup, di situ kamu hidup, di situlah kamu mati, dan di situlah kamu akan dibangkitkan semula. Walau kana fi ta'yin tilkal biqa' fa'idah ta'udu 'ala al-mukallafina fi amri dinihim aw dunyahum la dzakaraha Allah ta'ala fi kitabi aw rasuluhu sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tempat tu tak ada makna. Kalau kita tahu ke, kalau kita tahu pun tak ada faedah, kalau kita tak tahu pun tak hilang faedah. Pasal apa? Tak penting tempat dia tu jatuh mana. Yang penting apa yang berlaku setelah daripada itu kesudahannya. Kalau sekiranya tahu tempat mana dia jatuh tu penting, nescaya Allah yang sebut dan Nabi SAW yang sampaikan. Tapi bila cerita ni sampai macam tu, tak ada sebut pun daripada hadis menunjukkan tempat dia jatuh, tempat Adam dah jatuh, tempat Hawa jatuh, tempat kemudian bertemu, dan kemudian tu tak ada pun cerita daripada Quran dan sunnah itu menunjukkan perkara tersebut. Tidaklah penting untuk kita tahu mana tempat, tapi yang penting kita tahu bagaimana perseteruan antara Iblis dan Adam AS, sehingga sampai anak cucu pun dia akan nak rosakkan. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat kamu, dan pakaian perhiasan, dan pakaian yang berupa takwa itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya, supaya mereka mengenangkannya, yakni bersyukur. Okey. Baik. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala mengingatkan kepada hamba-hambanya apa yang dia kurniakan kepada hamba dari pakaian. Dari pakaian. Libasan yuwari sawatikum warisha. Ada yang Allah Ta'ala ataupun apa? Libasan yuwari sawatikum warisha. Pakaian yang gunanya menutup aurat kamu dan perhiasan. Allah bagi. Apa dah? Boleh berhias. Nanti kita akan sampai ayat Allah Ta'ala suruh berhias datang ke masjid. Bagi lelaki lah. Mana pakai pakaian elok dan sebagainya. Cuma Allah Ta'ala kata walibasut taqwa zalika khair. Tapi pakaian takwa itu lebih baik. Pakaian takwa itu lebih baik. Macam mana pakaian takwa itu lebih baik? Kerana kita tidak buka aurat kita kerana Allah Azza wa Jalla. Dan kita menutup diri kita daripada keaiban dosa. Itu lebih baik daripada menutup fizikal kita dengan pakaian. Okay? Walibasut taqwa dzalika khair. Allah turunkan pakaian untuk tutup aurat kamu dengan dari sebahagian yang lain, tapi ingatlah pakaian takwa itu lebih baik. Makna kalau kita kata hari ni ada takwa, tak usah tengok, tak usah fikir orang tu telanjang ke tidak, kita tidak tengok. Itu lebih baik. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Dan itu adalah dari tanda-tanda, dari ayat-ayat Allah agar kamu semua beringat atau mengenangkannya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-Nya, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan. Wahai anak Adam, janganlah kamu tertipu dengan syaitan. Jangan kamu diperdayakan oleh syaitan, sebagaimana dia telah mengeluarkan ibu bapa kamu dari syurga. So bila kita tahu sejarah ni, macam mana Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga, itu adalah kerana tipu daya iblis. Maka sewajibnya kita membenci iblis, laknatullah alaihi. Sewajibnya kita membenci dia. Pasal apa? Sebab dia adalah musuh yang Allah Subhanahu wa taala telah
tetapkan kepada manusia. Jadi la yaftinannakumus syaitan, janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, seperti mana dia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu dari dalam syurga. Baik. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu dari syurga. Jadi kita ambil iktibar, setelah daripada peristiwa Nabi Adam kena tipu dengan iblis ni, janganlah kita pula terjebak. Tapi isunya setara Nabi Adam kena, anak cucu dia ni lagilah kena. Lagilah kena. Pasal apa? Kena tu sebab tak ambil peringatan, tak dengar cerita tu, tak tahu. Tapi cerita ni sebenarnya semua orang tahu. Semua orang tahu. Ni bukan sekadar orang Islam je. Semua Yahudi tahu, Kristian tahu, India tahu. Dia tahu kat mana? Ada lagi kitab dia. Mana dia tahu? Semua orang tahulah. Tapi yang tu kita kata hidayah semalam, hidayah ammah dengan hidayah taufik serta hidayah irsyad dan hidayah taufik. Hidayah umum, petunjuk untuk kehidupan. Hidayah irsyad, tunjuk untuk agama, redha Allah. Kemudian hidayah taufik, hidayah petunjuk untuk menerima petunjuk itu. Petunjuk untuk menerima hidayah. Jadi ramai orang dia dah tahu cerita ni, tapi tetap saja kena tipu. Allah pesan, janganlah sampai kena tipu sebagaimana Nabi Adam dan Hawa kena tipu. La yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma, dia telah menyebabkan terlucutnya pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka yang sebelum itu tertutup. Jadi lepas makan tu kita sebut semalam, terbuka aurat sehingga terpaksa ambil daripada daun-daun kayu, daun-daun syurga, tutup kemaluan mereka. Ambil daun, terpaksa tutup. Sedangkan sebelum tu mereka diberi pakaian dari pakaian syurga. Jadi syaitan ni memang dia begitu. Malah kalau kita tengok kena tipu ke syaitan, makin lama makin mereka buang pakaian mereka. Dia tahu sangat, kalau orang kafir dia tahu sangat cerita Nabi Adam tutup. Tapi dia sendiri makin lama makin buka, makin lama makin buka. Orang nak pakai hijab pun dia tak bagi. Ni ambillah iktibar, jangan sampai kena tipu berkali-kali. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Sehingga Allah Ta'ala kata, apakah kamu mengambil dia dan zuriatnya sebagai pelindung dari selain aku, sedangkan mereka itu sebenarnya musuh. Jadi siapa yang mengikut petunjuk syaitan, sebenarnya dia telah bergantung dengan musuhnya, sedang Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan yang menyayanginya. Jadi jalan keselamatan sebagaimana kita sebut, untuk elak diri daripada tertipu dengan tipu daya iblis, tipu daya syaitan, kita kena banyak kembali kepada Allah. Yang ni yang kita nak baca dalam kitab Talbis Iblis. Tak ada jalan lain. Satu-satunya jalan selamat daripada syaitan adalah kembali kepada Allah.
Kerana lain daripada Allah tak tahu benda gaib. Syaitan tipu daya dia Allah Ta'ala boleh tahu. Dan Allah Ta'ala dah janji daripada dalam ayat yang kita baca sebelum ni, illa ibadaka minhumul mukhlasin, syaitan akan ganggu semua manusia kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. So dia sebut di situ adalah jalan keselamatan kita. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Ni, sesungguhnya syaitan dia melihat kamu. Dia dan kumpulannya, dia dan kaumnya, dia dapat lihat kamu. Makna tipu daya dia ni, dia nampak tengok kamu. Haitsu la tarawnahum, sedang kamu tak nampak mereka. Haitsu la tarawnahum, kamu tak nampak mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Dan sesungguhnya kami telah jadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Teman rapat lah. Tidak pemimpin, aulia tu pemimpin pun boleh, teman rapat pun boleh, kawan yang setia pun boleh. Tapi bagi orang tidak beriman, Allah Ta'ala kata syaitanlah teman rapat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Jadi kalau dia tidak pilih untuk berdampingan dengan Allah, jawapannya dia akan berdampingan dengan syaitan. Sebab tu kita di awal lagi kita sebut, siapa yang tidak memilih menjadi hamba Allah, dia tak akan jadi seorang yang merdeka. Sebaliknya, dia akan berpindah menjadi hamba kepada syaitan. Tak ada istilah orang tu dia bebas, diri dia sendiri. Imma dia hamba kepada Allah, wa imma dia hamba kepada syaitan. Jadi Allah Ta'ala yang kata di sini, inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Apabila dia meninggalkan Allah dan dia buat cerita dia sendiri, kemudian dia ikut petunjuk syaitan, maka syaitan akan menjadikan dia ni orang yang buruk dan juga banyak melakukan kejahatan atau kemaksiatan. Sebab tu bila kita tengok cerita, apabila ayat yang seterusnya Allah Ta'ala sebut, wa idza fa'alu fahishatan, apabila mereka buat benda yang buruk. Benda buruk ni apa? Nanti kita akan baca esoklah insya-Allah, berkaitan dengan sifat mereka tawaf Kaabah dalam keadaan telanjang. Sehingga Allah Ta'ala suruh pakai pakaian nanti. Kenapa dia boleh fikir sampai bertelanjang? Ikut syaitan. Ini dia panggil talbis. Sehingga dia tunjuk jalan, kita tak perasan dia punya tunjuk jalan. Jadi siapa yang jadi syaitan adalah pelindung, teman setia dia, maka syaitan akan bagi kepada dia petunjuk untuk menyesatkan dia. Jadi jalan paling selamat ialah kita berlindung dengan Allah dan beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bangun tidur, kau nak tidur kau, baca doa tidur, dijaga daripada gangguan syaitan. Nak bersama dengan isteri, baca doa, dijaga daripada gangguan syaitan. Dan semualah nak makan, nak masuk rumah dan sebagainya, kena berlindung dengan Allah daripada gangguan syaitan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat tu dulu hari ni. Berhenti setakat tu dulu, dan pakak-pakak kita doalah agar Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi mengangkat wabak daripada kita dan sesegera yang mungkin, dan melindungi kita daripada segala bala bencana insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.